Hai, Assalamualaikum, anda bersama Untuk Belayar. Jadi dalam video kali ini kita dapat sebuah motosikal, sebenarnya satu daripada 6 tawaran terbaru Suzuki Malaysia, iaitu Suzuki V-Strom 650 XT. So, bagi yang tertanya-tanya adakah Suzuki Malaysia dah kembali semula di Malaysia? Yes, diorang dah kembali, dia back. Okay, yang bestnya diorang lancarkan terus 6 model terbaru. Salah satu daripadanya kat depan saya ni lah, Suzuki V-Strom 650 XT. So, saya tak nak cerita banyak tentang design. Sebab apa? Ini adalah rekaan sama yang diperkenalkan pada model 2017. Technically masih semua sama, daripada depan sampai belakang tak ada banyak perubahan. So, kita bercakap tentang engine. V-Strom 650 XT ni dikuasakan enjin 649cc V-twin 90 darjah yang menawarkan sekitar 69.7 horsepower pada 8000 rpm dan juga 69 Nm torque pada 6300 6800 rpm, macam itulah. Okay, so kalau korang rasa macam familiar sangat dengan specs engine tu, yes, sebab ini adalah enjin sama yang menggerakkan Suzuki SV650 atau SV650, motosikal cafe racer-ish naked tu lah. Okay, masih lagi enjin yang sama. Beza dia, Suzuki dah tune enjin ni untuk menawarkan kuasa yang lebih baik pada low RPM, sesuai bagi sebuah motosikal adventure. Okay, so bahagian enjin tu, dalam dia piston, dia guna pakai satu teknologi yang dia panggil Suzuki gelar sebagai low friction resin coated piston. Berbelit nak sebut. Fungsi dia menghasilkan pembakaran yang lebih baik, lebih efisien. Jadi bagi sebuah motosikal adventure itu sangat-sangat penting, sebab dia memastikan tunggangan atau penjarakan yang lebih baik berbanding sebuah motosikal naked, superbike dan sebagainya. Jadi pada saya itu adalah salah satu ciri yang sangat-sangat menarik bagi sebuah motosikal adventure. Sebab maksudnya Suzuki beri penekanan, dia beri fokus yang teliti dalam pembangunan V-Strom 650 XT ni. Bukan itu je, Suzuki juga menyuntik teknologi yang diorang panggil Suzuki Integrated Throttle Body Idle Speed Control. Panjang kan? Fungsi dia senang je. Dia nak memastikan dalam keadaan idle, enjin tak mati, dan masa nak bergerak, daripada berhenti dalam keadaan pegun nak bergerak tu, korang takkan ada isu macam enjin mati atau slip tires, okay? Maksudnya tergelincir dan sebagainya. Jadi pada saya itu antara ciri yang sangat-sangat berguna, terutamanya bagi sebuah motosikal adventure yang besar macam ni. Okey, antara ciri lain yang korang kena tahu adalah dia punya tangki. Korang mesti tahu kan, disebabkan dia sebuah motosikal adventure, dia mesti datang dengan tangki yang besar. Walaupun kalau tengok sekali imbas tak nampak macam besar, tapi sebenarnya memang agak-agak besar. Tangki ni adalah 20 liter. Jadi korang boleh bawa, tak silap saya, lebih daripada 400 km atau hampir 600 km, tak ada masalah. Pergi balik Penang, no problem. Kita tunggu rentas negeri dah boleh buat. Okay. Dan di bahagian depan kita ada rim, dan belakang rim 17 inci. Datang dengan rim jenis spoke, tubeless. Yang tu yang paling penting. Jadi tak perlu risau pasal puncher nak kena tukar tube dan sebagainya. Di bahagian depan kita ada cakra brake 310mm, belakang 260mm. Okey, yang best yang dekat bahagian depan twin disc, maksudnya daya membrake tu lebih baik, apatah lagi dengan bantuan ABS. Okey, di belakang single disc. Cuma ada satu aspek yang saya tak berapa minat, disebabnya kat depan tu datang dengan caliper jenis axial daripada Tokiko. Pada saya, bagi sebuah motosikal yang dah masuk tahun 2021, bagilah caliper radial, nampaklah cantik sikit. Sebab axial ni nampak macam agak low spec lah sikit. Okey, itu je lah antara ciri yang saya kurang gemar. Satu lagi adalah dia punya paparan skrin meter ni, sebab dia menggabungkan LCD, okey, hitam putih dan juga analog. Pada saya, bagi sebuah motosikal yang dah telah memasuki tahun 2021, apalah salahnya bagi at least full digital, okay, seperti yang terdapat pada Katana dan juga Suzuki V-Strom 1050 XT. Lagi satu yang saya kurang gemar adalah penggunaan lampu. Macam saya cakap di awal video, Suzuki V-Strom 650 XT datang dengan lampu jenis halogen. Come on Suzuki, kita dah tahun 2021, sekurang-kurangnya bagilah lampu LED. Okay, memang macam saya cakap, cahayaan dia tak ada masalah. Terang, dia punya tu memang sangat-sangat luas. Cumanya dia buat motosikal V-Strom 650 XT ni nampak macam agak
mundur atau lebih ke belakang in terms of teknologi. Tapi when it comes to engine, specs lain dan sebagainya memang tip top. ABS, traction control, tu satu lagi yang saya lupa nak cakap. Motor ni juga datang dengan fungsi traction control yang korang boleh adjust di sini, okey, di meter dia dengan menggunakan butang-butang mode, select dan sebagainya kat sini. Jadi daripada aspek tu, pada saya V-Strom 650 XT ni adalah satu motosikal adventure yang perlu dipertimbangkan lah. Secara peribadi, saya dah bawa motor ni, taklah jauh mana kan, tapi cukup lah nak rasa. First impression saya bila saya ambil daripada Suzuki Malaysia, V-Strom 650 XT ni adalah model pada saya yang lebih baik berbanding pencabar dia yang paling dekat, iaitu Kawasaki Versys 650. Walaupun Versys dia lebih kepada adventure touring, dan ni lebih kepada adventure off-road dan sebagainya. Tapi pada saya, Suzuki, kalau korang mencari sebuah motosikal yang mampu diguna pakai dalam apa jua keadaan, okey, off-road, on-road, touring dan sebagainya, Suzuki V-Strom 650 XT ni merupakan tawaran yang lebih saya recommend lah. Okey, so nak cakap sikit tentang pengalaman menunggang setakat ni. Saya dah sempat bawa wife saya duduk belakang. Okey, sebab apa-apa motor yang saya dapat, memang saya akan letak wife saya kat belakang. Saya akan campak dekat sini supaya dia bagi feedback kat saya apakah perasaan duduk dekat seat belakang ni. Dia kata first impression dia, seat dia sangat-sangat selesa. Pada saya, seat depan pun yang lebar ni memang sangat-sangat selesa untuk tunggangan harian ataupun jarak jauh. Bawa pillion pun tak ada masalah. Ergonomik tempat duduk dia sangat-sangat menegak, selesa, tak ada rasa stres di tangan. Dia punya handlebar, kalau perhatikan, dia ke depan dekat dengan badan penunggang. Jadi itu antara satu ciri yang saya sangat-sangat suka berbanding dengan motosikal lain. Sementara itu juga kat bahagian belakang ni, okey, ini bukan sekadar pemegang pillion, malah ini Suzuki dah hasilkan supaya korang kalau nak pasang box tak perlu nak pasang rack lain, just pasang tapak dan korang boleh letak box. Pada saya itu antara satu ciri yang sangat-sangat penting lah, sebab bila kita pasang rack dan sebagainya, dia boleh ganggu berat atau weight distribution motor. Jadi pada saya, apa yang Suzuki lakukan ni adalah satu tindakan yang sangat-sangat praktikal, sesuai bagi korang kat luar sana yang gemar mencari sebuah motosikal adventure. Jadi korang kat luar sana yang gilakan motosikal adventure, bila korang dapat sebuah model macam ni, saya rasa antara benda pertama yang korang akan lakukan adalah tukar dia punya windshield depan ni kan. Okay, pada saya, bagi V-Strom 650 XT ni tak perlu, sebab dia punya tu agak tinggi. Okay, kalau nampak sekarang ni nampak macam tak berapa tinggi kan, tapi jangan risau sebab dia adjustable. Cubanya bila Suzuki Malaysia kata adjustable, saya ingatkan korang just boleh tarik dan adjust untuk ketinggian dia. Tapi dalam kes ni bukan. Apa yang korang kena buat, dia kena ada pakai skru dan sebagainya, adjust, okay, cabut skru ni, dan dia ada 3 lubang, okay. 3 lubang ni korang boleh adjust dan letak lebih tinggi lah. Pada saya, kalau tak silap, dia dalam tinggi ni, which is pada saya itu satu-satunya ciri yang sangat-sangat penting lah. Okay, kalau saya, memang saya letak yang paling tinggi lah. Tak kisahlah ride dalam bandar ke ride touring dan off-road dan sebagainya, sebab tak perlu nak pening-pening kepala. Aliran udara mencukupi, saya tak ada rasa panas. Okay, walaupun bila windshield ni berada di tetapan yang paling tinggi. Jadi pada saya, in terms of angin ke, korang takut rasa panas ke, tak perlu risau. That's not the case pada Suzuki V-Strom 650 XT ni. Okay, saya seorang peminat motosikal adventure. Memang saya suka take on motosikal jenis macam ni, dan pergi go for touring, dan kadang-kadang layan off-road. Dan antara aspek yang penting saya rasa perlu ada pada semua motosikal jenis adventure ni adalah tayar yang bagus. Dan korang tak perlu risau, Suzuki V-Strom 650 XT datang dengan Bridgestone Battlex Adventure. So ni tayar dual purpose, okay, boleh masuk off-road, korang boleh bawa atas jalan biasa. Dan pada saya, ini antara satu aspek yang membuatkan saya sangat-sangat berkenan dengan Suzuki V-Strom 650 XT ni, sebab memang saya cadang nak cari motosikal adventure. Okay, saya tak ada nak tapi atau apa, sebab pada saya ini antara salah satu jenis tayar atau jenama tayar yang sangat-sangat bagus pada Suzuki V-Strom 650 XT ni. So kita dah sembang macam-macam specs, design, dia punya engine dan sebagainya. Korang mesti nak tahu berapa harga motor ni kan. So
lepas dah cerita semua ni, korang rasa berapa harga dia? Okey, pada awalnya ramai berpendapat Suzuki V-Strom 650 ST ni ditawarkan sekitar 40,000 ke atas, seperti Suzuki GSX 750. Tak, Suzuki V-Strom 650 ST ni ditawarkan pada harga hanya 37,900. 37,900 korang dapat sebuah motosikal adventure yang proper. Okay, in terms of design memang sangat-sangat cantik. The moment korang duduk, korang akan nampak motor ni sebenarnya agak besar, agak lebar. Wheelbase dia pun lebih panjang berbanding motosikal lain, okay, terutamanya Versys. Jadi dengan harga 37,000 tu, pada saya itu adalah satu price tag yang sangat-sangat berbaloi lah, dan menarik perhatian semua pihak. Kalau korang tak tahu motosikal adventure apa yang korang nakkan dalam hidup korang, saya rasa saya recommend Suzuki V-Strom 650 ST. Bukan nak jual, bukan nak jadi salesman dan sebagainya, sebab saya pada awalnya pun agak skeptikal tentang V-Strom 650 ST ni, terutamanya dari segi dia punya penggunaan specs yang agak kuno sikit. Okay, sorry Suzuki Malaysia, macam dia punya screen ni yang masih lagi analog dengan digital LCD, dan masih lagi lampu LCD, lampu halogen, dan juga caliper jenis axial bukannya radial. Tapi lepas saya dapat motor ni, saya bawa wife saya dah mula tu cinta lah pada Suzuki V-Strom 650 ST ni. Pada saya it's a proper bike, a proper adventure bike yang korang perlu consider kalau korang nak mencari sebuah motosikal yang adventure yang korang nak. Okay, pada saya ini adalah satu pembelian yang berbaloi. Harga 37,000, korang tak boleh komplain banyak. ABS, traction control, okay, suspension boleh adjustable dekat sini dengan pulas dengan tangan. Jadi Suzuki V-Strom 650 ST ni sememangnya satu motosikal adventure segmen pertengahan yang menawarkan semua ciri-ciri yang perlu ada pada sebuah motosikal adventure. Jadi itu saja review kami di Suzuki V-Strom 650 ST. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, lari www.motorlawyer.net. Kat situ ada lebih info yang lebih detail mengenai motor ni. Kalau mana yang saya tertinggal, korang boleh refer kat situ lah. Okay? Jadi macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video ni, sebab kita akan bawakan kepada korang lebih banyak review menarik mengenai motosikal ditawarkan di Malaysia. Sebab lepas ni juga kita ada 5 lagi, macam hampir 5 lah model Suzuki di Malaysia. Jadi itu saja. Assalamualaikum.